Apakah persamaan antara ikan, katak dan juga manusia? Persamaannya, peredaran ni hanyalah sistem peredaran darah tertutup ni adalah untuk organisma multisel yang macam mana? Yang kompleks. Dan persamaannya, ketiga-tiga organisma ni mempunyai jantung. Apa fungsi jantung? Adalah untuk mengepam darah dan berfungsinya untuk apa? Mengangkut nutrien dan bahan buangan. So, ini adalah persamaan dan juga perbezaan. Now, perbezaan dia yang paling best sekali awak nampak sangat. Kalau serangga, jantung dia terdiri daripada banyak segmen. Okey. Kalaulah ikan ni jantung dia terdiri daripada dua bahagian je. Dia ada satu ventricle, satu atrium. Kalau untuk amfibia, dia punya jantung ada tiga bahagian. Dia ada satu ventricle, ada dua atrium. Kalau manusia, jantung kita ada 4 bahagian, which is ada 2 ventricle dan 2 atrium. Yang ini disebabkan ada septum, darah beroksigen dan terdioksigen tidak bercampur. Ini disebabkan ada septum. Kalau katak kenapa bercampur? Sebab dia ada satu ventricle. So, ini tak ada septum. Okey. So, right, so itu sahaja untuk sistem peredaran darah. Okey, marilah kita masuk 10.2. Okey, now 10.2 adalah sistem peredaran darah manusia. Apakah yang kita nak belajar di sini? Kita nak belajar kat sini adalah komponen-komponen dalam sistem peredaran darah. Now, komponen-komponen dalam sistem peredaran darah. Bila kita cakap sistem peredaran darah terdiri daripada 3 komponen yang paling utama. Pertama adalah jantung. Fungsi jantung adalah pam darah ke seluruh badan. Kemudian kalau darah je, sistem peredaran darah, mestilah ada darah. Darah pula ada 2 jenis. Kalau manusia adalah darah. Darah manusia terdiri daripada plasma dan juga sel darah. Kalau serangga, nama darah dia kita kenali sebagai hemolimfa. Kemudian kita ada salur darah. Darah kita terletak dalam salur darah. So, salur darah kita ada 3 jenis. Kita ada arteri, kapilari dan juga vena, jantung. Marilah kita tengok jantung. Now, saya rasa awak dah belajar masa tingkatan 3 kot. Jantung tadi kita dah cakap, jantung ni terdiri daripada mula-mula bahagian tengah ni. Ini kita kenali sebagai septum. So, septum ni fungsi dia adalah untuk memisahkan darah beroksigen dan terdioksigen. Kemudian, darah yang awak nampak, awak tengok kat sini. Kalau lapisan dinding ni lebih tebal, okey, ini lebih tebal. So, of course, ini adalah belah kiri. Kalau nampak ni macam nipis sikit, ini adalah belah kanan. Kenapa belah kiri lebih tebal? Ventricle kiri ni awak nampak lebih tebal. Sebab ventricle kiri bawa darah beroksigen. Darah beroksigen ni biasanya compare to darah beroksigen dan terdioksigen. Darah beroksigen ni biasanya tekanannya adalah tinggi. So, bila tekanannya tinggi, ventricle kiri ni dindingnya lebih tebal sebab dia nak menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh darah terdioksigen. Kalau belah kanan, kenapa nipis sikit? Sebab dia hanya bawa darah terdioksigen. So, dalam jantung ni dia macam dalam jantung ni ada bahagian atas, bahagian bawah. V bawah, A atas, atrium. So, ada atrium kanan, atrium kiri. So, macam mana awak nak tahu kanan kiri? Lagi sekali awak tengok dinding. Kalau ni tebal, of course ini kiri. Kalau sini nipis sikit, ini adalah kanan. So, atrium bahagian atas, ventricle bahagian bawah. Now, nak memisahkan atrium dengan ventricle ni, okay, alright, dia ada injap. Kalaulah injap belah kanan, atrium kanan, okey, antara atrium kanan dan ventricle kanan, nama injap tu adalah injap tricuspid. Kalaulah antara atrium kiri dan juga ventricle kiri adalah bicuspid. Okey, so tadi saya cakap, vena, keyword dia satu, kalau darah masuk ke jantung, adalah yang bawa adalah vena. Tapi kebanyakan vena membawa darah terdioksigen.
ada a few vena yang bawa darah beroksigen. So, vena yang bawa darah beroksigen adalah kalau nama belakangnya pulmonary. Okey, so vena pulmonary ni bawa darah beroksigen. Saya ulang lagi sekali. Kebanyakan vena membawa darah terdioksigen. Tapi ada special case, ada vena ni membawa darah beroksigen. Contohnya adalah vena pulmonary. Now, again, lagi satu. Arteri, kalau nampak, arteri, fungsi arteri ni bawa darah keluar dari jantung. Nampak tak? Aorta adalah arteri. Arteri paling besar kita kenali sebagai aorta. Okey, nak bawa darah keluar dari jantung, itu kerja siapa? Itu adalah kerja aorta ataupun arteri. So, kesimpulan, arteri membawa darah beroksigen. Kecuali ada special case adalah arteri pulmonary. Yang ni bawa darah terdioksigen. Yang ini awak boleh baca dalam buku teks awak. Buku teks awak adalah sangat lengkap. Okey, so saya tambah sikit tau. Jantung kita ni sebenarnya dia adalah terdiri daripada otot myogenik. Apakah otot myogenik? Jantung tu boleh mengepam sendiri tanpa arahan daripada sistem saraf pusat. Okey, so dia boleh laju dan perlahan sendiri disebabkan dia ada perentak, which is awak akan belajar later nanti. Okey, so tadi kan kita kata sistem peredaran darah terdiri daripada 3 komponen penting: jantung, salur darah dan juga darah. So saya nak tengok dalam darah manusia. Darah manusia terdiri daripada 2 komponen besar. Pertama adalah plasma darah, bendali darah. Okey, which is kita panggil dia plasma. Kedua adalah komponen sel darah, komponen sel. So, komponen sel terdiri daripada platelet, nama lainnya adalah trombosit, sel darah merah, atau nama lain dia adalah eritrosit, sel darah putih, nama lainnya adalah leukosit. Now, sel darah putih ni very simple, membawa darah beroksigen. Kalaulah platelet terlibat dalam pembekuan darah. Now, leukosit ni boleh pecah kepada 2. Tengok features dia, tengok ciri dia. Kalau dia bergranule ni macam berbintil-bintil, dia tak smooth tau. So, yang bergranule ni kita ada 3, which is band. B-E-N, band. Okey, so band ni ada granule ni mesti ada titik-titik. Okey, band ni kalau basophil ni apa fungsi dia? Merembeskan heparin. Apa fungsi heparin? Untuk mencegah darah daripada beku. Kalau ionosophil untuk apa? Merembeskan enzim untuk mengurangkan radang semasa alergi. Kalau band ni pula, N ni pula neutrophil, dia adalah macam DBKL, kerja dia bagi clear semua. So dia adalah sel fagosit yang kerja dia menelan bakteria dan sel mati. Neutrophil dengan monosit ni fungsinya sama. Dua-dua adalah sel fagosit. Bezanya monosit ni adalah sel darah putih yang tiada granule. Dia tak ada bintil-bintil, tapi fungsinya sama. Beza dari segi feature luar. Kalau tidak bergranule adalah monosit. Kalau bergranule kita panggil dia sebagai neutrophil. Okey, ada satu, limfosit. Limfosit ni paling glamour. Dia ada berfungsi dalam penghasilan antibody. So, komposisi darah. Inilah komposisi darah. Darah ni kalau melalui proses pengemparan, dia akan ada 2 bahagian. Okey, kalau yang lebih tumpat diletaknya di bawah. So, ini adalah lebih tumpat. Ini adalah komponen-komponen sel. Ini adalah plasma darah. Plasma darah ni, dia ada banyak bahan nutrien. Dia ada protein plasma. Okey, plasma darah ni ada protein plasma, hormon, bahan terlarut lain macam ada asid amino dan juga ada sedikit bahan buangan. So, ini adalah darah. Okey, so yang ni you guys boleh baca dalam buku teks. Macam sel darah merah, kenapa bentuk ni lebih cekung? Sebab dia nak menambahkan jumlah luas permukaan perisi padu. So dia boleh mengangkut lebih banyak gas respirasi. So proses pertukaran gas respirasi ni boleh jadi lebih lengkap. So macam mana dia boleh mengangkut oksigen? Sebab ada hemoglobin. Kat mana dihasilkan? Dekat tulang sumsum. Kat mana dimusnahkan? Adalah di hati dan limfa. So this one awak boleh tengok dalam buku
teks. Kalau platelet paling famous lah. Fungsi dia untuk pembekuan darah, dan hayatnya adalah paling pendek berbanding sel darah merah dan sel darah putih, which is hanya 1 minggu sahaja. Ini tadi sel darah putih. Nampak tak? Kalaulah dia ada bintil-bintil ni, okay, ini adalah bergranule, which is band. Basophil, eosinophil, neutrophil. Kalau dia smooth saja, kita panggil dia terdiri daripada monosit dan juga leukosit. Okey, akhir sekali kita nak tengok pasal mengenai salur darah. Sudah salur darah ni, awak tengok. Salur darah kita terdiri daripada 3. Kita ada arteri, kita ada kapilari, ada vena. Yang paling besar adalah vena. Yang paling kecil adalah kapilari. Kerana dia hanya setebal 1 sel. Arteri dinding dia paling elastik, paling tebal. Kenapa? Sebab arteri ni, kebanyakan arteri membawa darah yang bertekanan tinggi, dan aliran darahnya biasanya daripada jantung ke seluruh badan. Macam vena, biasanya dia bawa darah bertekanan rendah. Oleh itu, vena ni ada special features, dia ada injap. So, vena ada injap untuk memastikan darah tu mengalir dalam satu hala sahaja. Yang ini special. Okay. Injap ni hanya ada pada vena. Kalau arteri, tiada injap. Kecuali injap sabit pada pangkal aorta dan juga pangkal arteri pulmonari. Ni boleh jumpa kat mana? Ini boleh jumpa di jantung. So, kesimpulannya akhir sekali, sistem peredaran darah terdiri daripada 3 komponen. Terdiri daripada jantung, terdiri daripada darah, dan akhir sekali terdiri daripada salur darah. So, itu sahaja.